Ini bab firman Allah, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia paling suka bertengkar. Manusia itu paling ataupun sangat suka bertengkar, membantah. Wa qawlihi, dan firman-Nya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berbantah dengan ahli kitab melainkan dengan perbantahan yang baik ataupun perbincangan yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Husain bin Ali, beliau menceritakan kepada anaknya Husain, anaknya Ali, bahawa Ali bin Abi Talib, ayahnya, berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dan kepada Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ala tusallun, tak nak sembahyang kau? Ala tusallun, adakah kamu tak mahu sembahyang? Adakah kamu tak hendak sembahyang? Qala Aliyun, Ali berkata, saya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya diri kita di tangan Allah. Jika Dia mahu menyedarkan kita, Dia menyedarkan kita. Jika Dia mahu menyedarkan kita, menggerak kita, maka digeraknya kita, dibangkitkannya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling hina qala lahu dhalik, ketika Ali berkata begitu kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling, walam yarji' ilaihi syai'an, dengan tidak menjawab apa-apa ketika berpaling itu kepadanya. Thumma sami'tuhu, kemudian aku mendengar ketika baginda telah memalingkan belakangnya, pergi, sambil baginda memukul pahanya, yakni dengan tangannya, wa huwa yaqul, dan berkata, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia paling suka berbantah, sangat suka membantah ataupun bertengkar. Abu Abdullah berkata, apa-apa yang datang kepadamu pada waktu malam itu adalah tariq, dipanggil tariq. Tariq yakni sesuatu yang datang pada waktu malam. Dikatakan, yakni orang Arab berkata, at-tariq ialah an-najm, bintang. Al-thaqib iaitu al-mudhi, yang bercahaya, yang bersinar. An-najmu thaqib, maknanya bintang yang bercahaya, yang bersinar. Yuqalu, dikatakan, yakni fil muhawarah, dalam muhawarah Arab ada disebut athqib naraka lil muqid. Athqib naraka lil muqid, nyalakan apimu. Dikatakan begitu kepada orang yang akan ataupun mahu ataupun boleh menyalakan api, pasang api. Athqib narak, jadi dengan menggunakan perkataan thaqb itu. Athqib, thaqb itu asalnya. Jadi thaqib, ini cerahkan, nyalakan, sinarkan apimu. Yang ini dikatakan begitu kepada al-muqid, orang yang akan menyalakan api lah, ataupun dikehendaki dia menyalakan api. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ketika kami sedang berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Lalu baginda berkata, pergi kepada orang-orang Yahudi. Kita pergi kepada orang-orang Yahudi. Fakharajna ma'ahu, kami pun keluarlah bersama baginda, sehingga kami sampai di rumah tempat mengaji, Baitul Midras. Ini tempat mengaji, ya, tempat orang-orang ahli kitab mengaji, orang-orang Yahudi mengaji. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dengan menyeru mereka, memanggil mereka dengan kata baginda, ya ma'asyaral yahud,
wahai orang-orang Yahudi, aslimu taslamu. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Faqalu, mereka menjawab, qad ballaghta, engkau telah pun sampaikan wahai Abul Qasim. Maka Nabi SAW berkata, dzalika urid, itulah yang aku mau. Aslimu taslamu, Islamlah kamu. Jadi menganut agama Islamlah kamu. Taslamu, nescaya kamu akan selamat. Faqalu, mereka berkata, qad ballaghta, engkau sesungguhnya telah sampaikan wahai Abul Qasim. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, dzalika urid, itulah yang aku mahu. Thumma qalaha ats-tsalitsah, Nabi SAW berkata begitu lagi pada kali yang ketiga, dan mereka jawab begitu. Faqala, Nabi SAW pun selepas itu berkata, i'lamu, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya bumi ini adalah hak Allah dan Rasulnya, dan bahawa sesungguhnya aku mahu mengeluarkan kamu dari bumi ini. Jadi daripada tempat ni, daripada tempat ini. Jadi kami mahu mengeluarkan kamu daripada tempat ini, daripada Khaybar ini. Faman wajada minkum bimalihi syai'a falyabi'hu, sesiapa di antara kamu yang mempunyai harta yang boleh dijual, bolehlah dia jual. Wa illa fa'lamu, kalau tidak, maka ketahuilah bahawa bumi ini, tanah ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Bab qawlihi, ini bab firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu satu umat yang adil, yang sederhana, yakni adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia. Dan perintah Nabi SAW supaya berada bersama-sama jamaah, mereka ialah ahli ilmu. Dengan sanadnya, Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan dibawakan Nuh pada hari kiamat nanti. Lalu dikatakan kepadanya, adakah engkau telah sampaikan, yakni seruan Allah? Fayaqul, dia menjawab, ya, oh Tuhanku. Maka ditanya umatnya, adakah dia telah menyampaikan kepada kamu? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pengancam yang datang kepada kami. Yakni mereka berbohong. Fayuqalu, selepas itu dikatakan, yakni kepada Nuh, man syuhuduka, siapa saksi kamu? Saksi engkau yang kau kata engkau telah sampaikan itu. Umat engkau kata tak. Fayaqulu, Nuh berkata, Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fayuja'u bikum, ketika itu dibawakan kamu dan kamu akan menjadi saksi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu satu umat yang sederhana. Qala, baginda bersabda, adlan, adil. Wasatan itu maknanya adil. Litakunu, supaya kamu menjadi saksi-saksi terhadap manusia, dan supaya Rasul menjadi saksi terhadap kamu. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Aun, beliau berkata, akhbar al-A'mash an Abi Salih an Abi Sa'id an Nabi SAW, hadis ini, babun, apabila seseorang pegawai berijtihad atau hakim berijtihad, dia tersalah, menyalahi keputusan Rasulullah SAW dengan tidak mempunyai ilmu, yakni dengan tidak sedar, fa hukmuhu mardud, maka
keputusannya itu tertolak. Kerana Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang bukan merupakan perintah daripada kami, yang bukan merupakan ketetapan daripada kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, mereka berdua meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah menghantar seorang daripada Bani Adi, iaitu orang Ansari. Nabi SAW telah menugaskannya untuk memungut zakat di Khaybar. Dia pun datang, kemudian dia datang dengan membawa tamar janib, iaitu sejenis tamar yang baik mutunya. Terus Nabi SAW berkata, adakah semua tamar Khaybar begini? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tidak. Tetapi kami membeli satu sok tamar janib ini dengan memberikan 2 sok, yakni 2 gantang. Kami tukar segantang tamar janib dengan 2 gantang tamar jam'in, tamar jam, jenis tamar yang tidak baik mutunya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu lakukan, tetapi mithlan bimithlin, kalau nak juga dengan sama sukatannya. Au bi'u hadha, ataupun yang ini satu cara lain, kamu jual yang ini dan kamu beli dengan harganya itu yang ini. Wa kadzalika al-mizan, demikian juga sesuatu yang ditimbang, kamu kena begitu juga. Ini bab pahala hakim, pemerintah, apabila dia berijtihad lalu tepat ataupun tersalah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Al-As bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang hakim, pemerintah, ataupun hakimlah, qadi, hakim, kita kata bahasa kita kata hakim, fajtahada, setelah dia bersungguh-sungguh meneliti sesuatu kes itu, fa asabah, lalu tepat keputusannya, falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Jika dia memutuskan sesuatu perkara dengan teliti, dengan meneliti terlebih dahulu, dengan bersungguh-sungguh meneliti kes itu terlebih dahulu, thumma akhta'ah, kemudian dia tersalah, falahu ajrun, maka dia mendapat 1 pahala. Qala, perawi berkata, saya ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam. Dia kata, beginilah Abu Salamah menceritakan kepada kami kepadaku daripada Abi Hurairah. Abdul Aziz bin Al-Muttalib berkata, dia mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Abi Bakar, daripada Abi Salamah, daripada Nabi SAW, sama lafaz hadis dan maknanya. Ini bab hujjah terhadap orang yang mengatakan bahawa hukum-hukum Nabi SAW itu semuanya zahir, yang diketahui oleh semua orang. Dan ini bab menyatakan sebahagian daripada sahabat tidak ada pada sesuatu peristiwa, pada peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan ada di antara sahabat itu tidak mengetahui beberapa perkara ataupun beberapa ajaran Islam, beberapa ajaran Islam ada dia tidak tahu. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Umar, daripada Ubaid bin Umair, beliau berkata, Abu Musa al-Asy'ari telah meminta izin untuk bertemu dengan Umar, faka'annahu wajadahu mashghulan, seolah-olah dia berasa Umar sedang sibuk pada ketika itu, maka kembalilah dia, pulanglah dia. Kemudian Umar berkata, aku rasa tadi bukankah aku tadi mendengar suara Abdullah bin Qais? Yani aku rasa tadi aku ada dengar
suara Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa. Benarkan dia, yang masuk untuk menemuiku. Maka dipanggillah dia. Kemudian ini hadis ringkas. Kemudian dipanggil dia untuk bertemu dengan Umar. Umar pun berkata, apakah yang mendorong engkau melakukan begitu? Apa yang menyebabkan kau buat gitu? Faqala, Abu Musa al-Asy'ari menjawab, sesungguhnya kami diperintahkan begini. Lagu itulah perintahnya. Qala, Umar berkata, fa'tini ala hadza bibayyinah. Kamu kemukakan kepadaku bukti. Kalau tidak, aku akan lakukan sesuatu terhadap. Dia pun pergi, yakni Abu Musa al-Asy'ari pergi ke majlis orang-orang Ansar. Mereka pun berkata, perkara ini dapat disaksikan oleh hanya orang yang paling kecil di antara kita. Tak tahu, kata dia. Ni budak-budak tahu. Ni makna gitu. Faqama Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri bangkit. Faqala, dia pun pergi kata kepada Umar, kunna nu'maru bihadza, kami diperintahkan begini. Faqala Umar, maka Umar berkata, khafiya alayya hadza min amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu perkara ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhani as-safqu bil aswaq. Aku telah leka dengan sebab berurusan di pasar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, sesungguhnya kamu berkata. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah lah, yakni di hadapan Allah tempat kita bertemu. Temu janji kita dekat Allah nanti. Inni kuntu imra'an miskinan. Sebenarnya saya seorang miskin. Saya tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sekadar perut saya terisi, dengan sekadar dapat melapik perut saya. Sementara orang-orang muhajirun, mereka sibuk berurusan di pasar, dan orang-orang Ansar pula sibuk menguruskan tanah mereka, menguruskan harta benda mereka. Yang ini harta benda mereka berupa tanah. Kerana itu aku dapat menyaksikan, habis itu fasyahidtu, maka aku menyaksikan pada suatu hari aku ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah mereka. Pada suatu hari aku ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang akan menghamparkan kainnya, selimutnya, sehingga aku selesai ucapanku ini. Dia hampas lalu, sehingga aku selesai ucapanku ini, dia mengambil kembali kainnya. Siapa nak buat lagu tu? Falam yansa syai'an sami'ahu minni. Kalau dia buat begitu, dia tidak akan lupa sesuatu yang dia dengar daripadaku. Kata Nabi, aku pun terus menghamparkan kain selimutku, kanat alayya, yang aku pakai tadi. Sebelum itu aku pakai di tubuhku, lepas tu aku pun buka. Fawalladhi ba'athahu bilhaq, demi Tuhan yang telah mengutuskannya dengan kebenaran, aku tidak lupa apa-apa lagi yang aku dengar daripada baginda. Itu cerita. Jadi bab qawlihi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Manusia ni paling suka bertengkar ataupun berbantah. Hak ni kita kena ingat, masih lagi kita di dalam bab i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Maknanya Allah SWT tak kena kita bantah bahas benda yang sabit daripada kitab dan sunnah, walaupun benda tu benda kecil, walaupun benda tu benda sunat, walaupun kita kata begitu tu atas dasar makna kita nak melepaskan diri kita pun tak sah. Bahkan kita akur saja, kita terima saja, kita diam saja lebih baik. Diam saja lebih baik.
Itu juzuk yang pertama daripada tajuk ni. Juzuk yang kedua, wa qawlihi wala tujadilu ahlal kitab. Nak bertengkar, nak bahas, nak berdiskusi, nak berdialog, boleh, tetapi ada tempat-tempat dia. Ada tempat-tempatnya. Kalau dengan ahli kitab, kita kena berdialog, bincang dengan dia dengan cara yang baik, jangan cara yang tidak baik. Itu dengan orang kafir, dengan orang Islam pun lagu tu juga. Jadi maknanya di dalam perbincangan kita mesti ada adab-adabnya. Mesti ada adab. Ini juzuk yang kedua daripada tajuk ni. Lepas tu dia amal hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh anak cucunya Ali. Zuhri qala akhbarani Ali ibn Husain, orang panggil Ali Zainul Abidin. Dia meriwayatkan daripada ayah dia Husain bin Ali. Husain bin Ali meriwayatkan daripada ayah dia Ali bin Abi Talib. Dia kata pernah, moga dia ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, pernah pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan dia, dengan Fatimah lah, bini dia, tengah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, tak si semaya kau ni, ala tusallun, tidak nak semaya kau? Nabi kata gitu, luar rumah tu lah, kata gitu. Ali pun kata, mana mereka itu tidur, tak sedar. Bila dia sedar, bila Rasulullah kata gitu, dia pun bangun. Dia kata, wahai Rasulullah, kata dia, jiwa kita ni, nyawa kita ni di tangan Allah. Kalau dia nak bangkitkan kita, boleh. Kalau dia tidak nak pun boleh juga. Jadi tidak sedarlah kita. Mana? Kalau dia nak suruh kita sedar, sedarlah. Mana gitu. Ini Sayyidina Ali cerita, dia kata Nabi SAW pergi gitulah, tak ada kata apa satu. Dia tak ada jawab apa satu. Cuma bila dia pusing paling belakang, bila lagi itu dia tepuk paha dia. Kata dia, manusia ni memang berhibah, kata dia. Memang membantah. Itu sifat semula jadi manusia. Dia suka membantah. Lepas tu Imam Bukhari kata itu dia bahas dari segi lughah gitu sajalah. Dari segi apa makna taraqahu, tariq. Tariq maknanya orang asalnya datang pada waktu malam. Bila datang pada waktu malam, zaman dulu tak tahu siapa dia kan, dia kena ketuk pintu dulu. Taraqal bab maknanya ketuk pintu. Sebab itulah orang yang datang pada waktu malam tu orang panggil tariq. Mana pasal dia nak masuk rumah tu, dia akan ketuk pintu. Itu tariq. Itu dari segi bahasa lah Bukhari bahas tu. Cuma hak saat ni, hak Sayyidina Ali tu lagu mana? Tidakkah betul? Memanglah. Usah kalau kita mati. Kalau kita mati, selagi Allah SWT tidak nak bangkit, tak sapa masa bangkit, tak bangkit lah. Berpuluh ribu tahun pun duduk dalam kubur tu. Maknanya gitu. Hak tu benar lah. Usah kau tu. Kalau hak kita tidur ni pun, Ashabul Kahfi dan lain-lain lagi dalam sejarah ni, tidur berapa lama? Beratus-ratus tahun. Kalau Tuhan tak sedar, tak sedar. Hak tu Allah SWT lah sedar tu. Betul kan hak dia royak tu? Betul. Tetapi itu satu. Dia jawab gini ni, manusia ni memang sifat semula jadi dia. Bila kalau orang kata ke dia, dia ada sifat nak bela diri tu. Memang hak tu. Apalagi kalau sesuatu yang menampakkan kekurangan dia, dia akan sebut alasan dia gini. Gitu. Mungkin betul, tapi kadang-kadang setengah orang dia tak berhi kecek, dia senyap. Setengah orang tu dia berhi, kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu, kadang-kadang dia kata tu betul. Tapi kalau dengan Nabi SAW, ini sikap kita. Kalau dengan Quran, kita tak usah kata gapo. Baik, kita tak usah kata gapo. Apa lagi orang kadang-kadang kan, dia makan gula banyak, dia isap rokok misalnya, kita kata. Kalau orang kata, dia kata gini-gini, kan dia bahas kan. Kalau tidak, pitih kerajaan ni nak mari mana pitih ni? Cukar lah, dia kata. Jadi cukar tu buat dari kita. Jadi kan bahas. Itu semua nak bahas kan. Gula-gula ni tenaga kan.
Kalau tak ada gula, tak ada tenaga pula. Tengok bahas tu dah. Orang royak maksud lagu lain. Dia pergi bahas lagu tu. Misalnya, itu sifat manusia. Kecuali kalau orang yang faham, ialah dia akan terbentuk lah. Jadi hak sini ni maksud Allah SWT menjedarkan tu. Ya Nabi SAW kata manusia ni boleh bahas sungguh. Boleh membantah lah. Apa? Padahal Sayyidina Ali kata tu memang betul. Iyalah, kalaulah dia cuba fikir molek dah. Kalau dia fikir molek, renung molek, kan? Kalau orang gerak, orang gerak. Orang gerak, tidak Allah SWT juga akan gerak. Allah SWT gerak ni macam-macam caranya. Dengan cara ayat kukuk kejai bunyi, Allah SWT lah tu gerak tu. Jadi apa yang kata Allah SWT kalau nak gerak, jadi dia gerak tu lagu mana? Dengan orang gerak tu yalah dah tu. Dengan jam bunyi tu yalah dah tu. Allah SWT gerak dah tu. Dengan kehendak Allah berlaku kan tu. Jadi aku gerak pun sebetulnya apa yang kata lagu tu? Allah SWT dah tu, dengan kehendak Allah SWT. Macam mana? Tak kena kalau lah dia tu halu. Dia kata gitu tu tak kena seseolahnya Allah SWT gerak ni, Allah SWT gerak secara langsung. Tak mesti gitu dengan jam kau, dengan orang gerak kau, dengan ayat kukuk kau ikut lah kau kau bunyi gedung kuat kau mericung kau. Jadi sedar tu gerak tu. Tak kira lah. Dia tidak perhati situ. Kalau dia perhati situ, tak kena dia kata tu. Allah SWT bila dia nak gerak, dia gerak. Jadi hak ni dia tidak gerak. Hak Nabi pergi gerak dia tu gau dia. Tidak Allah SWT gerak ke ni. Itu makna kadang-kadang kita ni kalau terlajak nak itu, nak betul diri tu kadang-kadang salah di situ. Jadi hak semoleknya kita dengan Rasulullah SAW ni kita jangan bantah. Kalau kita tak kena, jangan kata tak kena. Misalnya kita tak berahi ayat, kita kata aku tak berahi ayat, jangan. Sebab apa? Nabi pernah, bukan pernah lah, banyak kali lah makan ayat. Nabi SAW suka makan dubak, apa di labu dia suka makan. Sahabat-sahabat suka juga. Dan Abu Yusuf bila orang kata bila makan sekali dengan dia kata dia tak suka dubak. Abu Yusuf kata kakak aku bui dia ni dah. Dia kata gitu. Dia nak bahas kawan tu. Padahal orang tu kata tidak suka. Sebab apa? Tadi dia kata dia cari, dia kata Nabi suka dubak kata. Tiba-tiba kawan tu kata aku tak suka. Jangan kata lagu tu. Tak boleh. Bila orang mari hadis, walaupun benda tu kita tak kenal dan benda tu bukanlah benda sesuatu yang mesti tak, tapi kita tak sah jawab. Sebab itulah Ibnu Umar bila dia kata Nabi SAW larang, Nabi SAW kata jangan kamu larang orang Tina pergi masjid, biarnya pergilah kalau dia nak pergi masjid. Mana gitu. Anak dia kata tak, kita nak larang kata dia. Ibnu Umar gocoh anak dia, dada. Lepas tu dia tak kecek sepanjang hayat, tak kecek dengan anak dia. Pasal apa? Pasal saat ni dia royak hadis, royak lagu tu. Walaupun maksud anak dia tu dia nak royak molek maksud dia hanya. Dia nak kalau orang Tino tu dalam keadaan tidak molek, tidak baik, tidak aman, mana nak larang gitu. Tapi bila orang royak hadis ni jangan. Sebab tu Sayyidina Umar, bini dia, dia mengikut dia pendapat dia tak pergi orang perempuan pergi ke masjid. Sayyidina Umar. Tapi bini dia kata dia nak pergi masjid. Sebab Nabi SAW ada hadis, dia senyap, dia tak kata apa. Bila orang sebut hadis dia senyap. Lagu tu cara je. Sikap dia kena ada sikap sampai setara tu, barulah mudah nak mengikut sunnah. Barulah akan jadi seseorang terpegang teguh dengan sunnah. Kalau tidak tak, royak. Misalnya yang berlaku dalam masyarakat kita ni, duk pakar hadis dhaif, hadis maudhu', bukan dhaif lah, maudhu'. Duk pakar orang royak hadis hak sahih, orang hadis maudhu' marah pula. Bukan nak senyap, bukan nak ikut. Pasal apa? Pasal sudah biasalah jadi lagu tu. Dia sepatutnya kena ajar lagu ni. Kalau orang royak hadis senyap, jangan bahas walaupun kita ada pendapat kita sendiri. Kecuali dalam bab perbincangan ilmu, itu lain. Dalam bab perbincangan bahas ni itu lain. Tapi kalau dalam keadaan tadi misalnya tiba-tiba dalam satu peristiwa tu orang kata begitu,
Jangan menampakkan sesuatu canggah selalu, jangan. Walaupun kita tidak buat gitu, walaupun hanya Nabi SAW pakai dari segi zahir saja, kita percaya Nabi SAW pakai gitu tu sebagai zahir, itu mengikut kebiasaan, adat masyarakat dia, uruf masyarakat dia. Kita tak boleh kata tak suka. Misalnya jubah, Nabi pakai jubah, kita tak boleh pakai jubah, kita apa jubah, tak boleh lagu tu. Biar kita tak boleh pakai, sudah dia. Jangan pelekeh. Walaupun kita tahu jubah itu bukan sesuatu yang wajib, bukan mesti, bukan berkait dengan agama, itu termasuk dalam uruf, walaupun gitu, kita tak boleh. Barulah dia ada semangat cintakan sunnah tu. Kalau tidak, dah biasa dengan hak ni, dia akan jadi orang royak. Benda hak betul, kita buat benda tak betul, tak pakai saja. Kau kerah ada. Itu bahaya. Sebab dia benda ni bukan sekadar tu saja, bukan sekadar balas sama kita ni. Hakikatnya mana kita menolak Rasulullah. Bila menolak Rasulullah itu kait dengan akidah dah pula tu. Kait dengan akidah. Gitu. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah. Jadi hadis ni kita baca ni sudah masuk dah bahagian yang pertama dalam tajuk wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ada dalam hadis ni. Jadi insan tu tak kira. Insan tu insan yang sempurna, sahabat ke, orang biasa ke, orang kafir ke, orang Islam biasa, masuk belaka tu. Memang dia ada buah tu. Kena kira kejadian asal dia tu. Jadi kejadian asal tu kadang-kadang dia tubik lah, bukan sokmo. Dia tubik lah. Cuma orang hak tidak terdidik tubik sokmo. Orang hak terdidik tu ada ketika-ketika tu, ada juga ketika dia lemah tu tubik lah. Hak asal tu, hak tak molek tu. Baik. Kemudian hadis yang kedua, riwayat daripada Abi Hurairah. Dia kata kami pernah duduk dalam masjid, tiba-tiba Nabi pun ajak pergi jumpa dengan orang-orang Yahudi, pergi dekat orang Yahudi. Kami pun pergilah. Kami pergi ke Baitul Midras. Baitul Midras. Dalam satu nuskhahnya begitu. Dalam nuskhah yang lain Baitul Mudaris. Baitul Mudaris. Nabi SAW bila kami sampai kat Baitul Midras. Midras mana tempat rumah Midras, ngaji. Mana situ tempat pokok dia mengaji kitab Taurat. Kalau Mudris maknanya serupa juga, mana tempat mengajar lah. Mudaris, tempat orang yang mengajar, saling mengajar. Jadi kalau kita kat tadarus lah, tempat orang duduk tadarus. Jadi ni pun lagu tu lah juga. Nabi SAW pun pergi, dia seru mereka, wahai orang Yahudi, Islam lah, kamu selamat kalau Islam. Nabi SAW kata gini, bukan sekali, banyak kali dia tulis surat pada orang kafir pembesar pun lagu ni juga, aslim taslam. Kalau seorang ni ramai, aslimu taslamu, kamu Islam lah, selamat kamu. Jadi selamat tu dunia akhirat. Terutamanya akhirat tu mestilah. Dunia tu mungkin dari segi zahirnya nampak tidak selamat, tapi hakikatnya selamat juga. Dia kata gitu. Jadi pokok Yahudi tu pun kata, qad ballaghta, engkau telah menyampaikan dah. Mana kami dengar molek dah tahu dah pun, bukan sekali ni je. Panggilnya royak je banyak kali dah. Dan engkau memang telah sampaikan ni risalah ini, mesej ini daripada Allah SWT ni, suruh masuk Islam ni royak dah. Mana dia kata ballaghta. Nabi SAW kata pula 2-3 kali, kata lagu 2-3 kali tu pokok dia kata memang engkau telah sampaikan dah tu. Jadi makna sajalah kami tak masuk Islam saja, bukan tak sapa lagi seru, sapa dah seru tu, tapi saja
kami tak boleh masuk Islam. Tapi ada juga bapak dia masuk Islamnya, ramanya hak tidak masuk Islam lah. Lepas tu Nabi SAW pun kata, setiap kali dia kata gitu, hak tu hendaknya, maknanya kamu sudah mengaku ni. Jadi ramai ni pakat dengar belakang ni, kamu sudah mengaku dah bahawa aku telah sampaikan ini, saksi ramai ni. Saya esok depan Allah SWT, saya esok akan ditanya, rakyat dah kau? Rakyat dah, mana saksi ni ramai ni? Rupa kamu pun ramai juga. Hak itulah hendaknya. Sebab kerja Nabi SAW dia bukan berhenti setakat dunia, tapi tanggungjawab dia tu di hadapan Allah SWT. Saya esok sampai ke saya esok. Lepas tu dia ya, gini benar nak ayatnya selain daripada hak tu tak ada ni hak Allah dan Rasulnya. Tak tahan dah. Dengan onar kamu, dengan perangai kamu, tak tahan dah. Banyak benar kamu buat kacau, buat huru-hara dalam negeri ni. Aku nak halau kamu, buat negeri kamu, suruh kamu tubik. Itu makna ujliyakum, jala. Walaula an kataba alaihimul jala. Itu jala maknanya buat negeri lah. Walaula an kataballahu alaihimul jala. Ujliyakum, aku nak buat negeri kamu. Mana kamu tak boleh duduk di sini. Kamu tak boleh duduk di sini, kena pergi ke lain. Pergi jauh lagi. Dekat-dekat kawasan sekitar dia tak boleh. Kamu duduk sini macam-macam kamu buat lah. Dah lah lepas-lepas dah. Kalau orang kafir nak mari serang kita, kamu lah jom pecah rahsia, jom rakyat kamu-kamu macam kita, masuk kot ni, jalan dia je, kamu lah rakyat. Lepas tu kalau orang kita kalau nak pergi berniaga, nak pergi gapo situ, ada saja hak ni mati kena bunuh, tak tahu siapa bunuh. Nabi SAW sendiri pun kena racun situ. Kawasan Khaybar itu, Ibnu Umar pergi, dia tahu batu, masih baik tak kena, patah kaki. Macam-macam lah hak dia buat. Jadi banyak benar onar pokok dia buat. Jadi tak boleh. Maknanya orang yang buat kacau, pihak kerajaan boleh buat negeri, pergi letak jauh daripada kawasan-kawasan yang aman, biar dia duduk kawasan yang jauh sikit, boleh. Lagu tu. Jadi hak buat negeri ni dia ada asas dalam sunnah. Buat negeri ni kerajaan tak usah duduk sini, pergi duduk lain, pergi duduk pula misalnya kita kata, boleh. Tetapi hak ni bila Nabi SAW halau tu bukan halau kita saja. Tanah tu dia kata jadi hak Allah dan Rasul, jadi hak kerajaan. Kamu tak dapat apa. Kalau ada nak jual barang-barang hak lain-lain boleh jual. Lah ni ada kami bagi peluang nak jual apa-apa barang hak boleh jual, barang hak boleh pindah boleh. Tanah tak boleh, tidak akan menjadi hak kamu. Gitu. Kamu pergi. Begitulah. Nabi SAW perintahkan. Jadi hak nak sini jaga dia. Hak nak sini, Nabi bermujadalah dengan ahli kitab ni dengan cara yang baik. Dia rakyat dah ke ni? Rakyat dah, siapa dah? Gitu. Bukan kata dengan cara yang kerah. Banyak kali dah Nabi SAW katanya rakyat Islam ni, sehingga mereka kata qad ballaghta ya Abul Qasim, kamu telah pun menyampaikan. Jadi rakyat belaka dah, kalau taat kepada pemerintah boleh duduk molek sini. Lepas tu kalau kamu buat kacau, akan gini-gini, rakyat belaka dah. Hak tu pun selain daripada hak Islam tu, yang mana kalau orang masuk Islam jadi selamat, selain daripada tu rakyat belaka. Bab qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi hak tadi Nabi SAW sendiri buat, dah akan menjadi saksinya semua dia, sahabat-sahabat ni. Saya esok di hadapan Allah SWT lagu itulah. Jadi dia Imam Bukhari pun mari sabak lagi, demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil, supaya kamu menjadi saksi kepada manusia semua. Jadi hak ni nak ceritanya bukan Nabi SAW. Apa yang Nabi gomong sangat, tanya berapa kali tu apa, nak suruh jelas, memang telah sampai dah, tak ada alasan. Saya esok. Jadi hak ni apa akan ditanya Nabi tu. Seperti mana bukan Nabi saja, Nabi Nuh, Nabi lain pun akan ditanya lagu tu. Lalu Imam Bukhari buat mari hadis ni pula, dia buat mari
Bab ni dah mari hadis ni Nabi Nuh. Mana nak royak sesok pun ada juga ketikanya. Ada juga ketikanya dia tak boleh kecek tak betul sesok. Ada ketikanya, ada juga Tuhan bui. Tuhan bui. Kerana sesuatu sebab, kerana sesuatu hikmat Tuhan bui. Jadi dia kecek tak betul. Pada hari kiamat sesok. Dia kata tak ada siapa pun mari royak. Dia pengikut Nabi Nuh. Bila Tuhan tanya, adakah dia sampai ke, Tuhan tanya Nabi Nuh, sampai ke? Sampai dah kata dia. Tanya pula umat dia royak dah kau? Tak ada siapa royak dia kata kecek pelawak situ. Lalu Allah SWT kata, siapa nak jadi saksi kepada kamu, hai Nuh? Dia kata Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya waktu jadi saksi. Dan umat dia tak jadi saksi. Ni Muhammad dan umatnya akan menjadi saksi. Nabi SAW pun kata, dibawa kamu akan jadi saksi lah. Waktu dia baca ayat tadi, sebab tadilah maknanya hak kita ngajar, hak kita royak ni maknanya mesti kena jelas. Sebab apa? Esok Tuhan tanya. Bukan Nabi-Nabi saja tanyanya. Dalam hadis-hadis yang lain kita tengok ulama pun kena tanya juga, anak kena tanya juga. Royak ke tidak benda ni? Royak dah. Royak dah. Lepas tu kata ikutlah betul tu royak dah. Royak dah. Nabi-Nabi tu lagilah hak utamalah, hak besar-besar tu. Hak kecil-kecil ni pun tanya juga. Tanya. Dengan sebab itu mana kena tekan lah hak tu, kena tekan. Jadi di sini dalam hadis ni nak menunjukkan bahawa kelebihan Nabi kita dan sahabat-sahabat dia, umat dia, dia akan menjadi saksi kepada umat yang lain. Hak tu nak ceritanya. Itu kelebihan. Dan orang yang nak jadi saksi dia mesti kena adil. Jadi wasatan di situ, ummatan wasata, umat yang adil, baru dia boleh jadi saksi. Jadi makna umat ini dari segi keseluruhannya, secara keseluruhan, bukan satu-satu, dari segi keseluruhannya adalah adil. Nak banding dengan hak lain-lain. Nak banding dengan hak lain-lain. Jadi kita kata apa maknanya? Dalam hadis dia kata Muhammad dan umat dia nak jadi saksi, sedangkan berapa ribu tahun lepas pada Nabi Nuh tu baru kita ada, kita nak jadi saksi apa? Bukan kita dengar pun puak-puak dia tu, kita tengok ke puak-puak dia tu tolak Nabi Nuh, tak terima Nabi Nuh, buat macam-macam kepada Nabi Nuh, kita tak tengok pun. Bukan kita Nabi 1000 tahun dulu pun tak ada juga. Lepas tu apa maknanya nak jadi saksi? Tidak saksi ni mana hak tengok, hak ada sekali baru boleh jadi saksi. Situlah dia nak ceritanya. Hak kita terima daripada Nabi SAW ni jelas pun kita tengok, kena anggap gitu. Quran dan sunnah hak sampai kepada kita ni benda yang terang. Kalau kita nak jadi saksi kak, supaya kes curi kok, kes bunuh kok, kes gapo kok, jenayah, supaya kita tengok peristiwa tu berlaku. Hak ni pun gitu juga. Bab agama ni kita jelas. Supaya dengan kita tengok, supaya kita duduk di zaman dia. Sebab apa? Nabi SAW cerita kepada kita dalam Quran, sebut tentang Nabi Nuh. Dalam hadis ada juga tentang Nabi Nuh. Jadi kita jelas tu, kita percaya betul. Kita percaya betul. Walaupun kita tidak tengok, kita tidak sezaman dengan dia, semua dalam dunia mana pun kata boleh terima lagu tu. Sebab apa? Misalnya kita kata satu orang tu kapur tu kan, bandar tu kan, kita tempat kita ni kan, kita kata kita kenal dia tu bin orang ni, tu ayah dia je. Jadi bila jumpa dengan orang, kita pun kata tu ayah dia. Padahal kita tengok masa dia beranak. Betul ke? Tapi semua orang duduk cerita berlaku. Dan seramai ni orang cerita dia tak akan pelawak. Lama dah juga kita duduknya situ pun. Memang pun dia pun panggil ayah sama. Orang lain pun nak kata gitu. Jadi kalau kita kata, kita jadi saksi, itulah ayah dia, anak dia, tu ayah dia. Adakah tak boleh terima? Terima. Padahal kita tidak tengok masa lahir tu. Mungkin mak dia mati dah pun, tapi orang semua boleh terima. Semua kata kita betul. Tidak syarat kata nak boleh kata dia ni anak kawan tu, syaratnya kita kena tengok masa beranak tu. Tidak syarat gitu. Asalkan pasti bahawa ini anak dia, cukuplah. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Kita tidak duduk zaman dia, tak apa.
tapi kita pasti ajaran dia je serupa ajaran Nabi kita. Nabi kita royak lagu tu. Jadi kalau orang kata Nabi Nuh ni ajar lagu ni hak tak serupa dengan Nabi kita, bohong. Nabi Isa ajar lagu ni hak tak serupa dengan Nabi kita ajar, hak Nabi kita royak. Dia ni bawa ajaran tauhid. Nabi-nabi semua bawa ajaran tauhid. Pada tak betul lah tu. Hak kita, Nabi royak kita tu kita yakin betul. Dia orang yang benar. Dalam Quran royak, dalam hadis royak tu betul. Serupa dengan kita tengok diri kita. Dari segitulah. Sebab apa ni dikatakan Muhammad dan umat dia menjadi saksi. Dan ini menunjukkan bahawa kita ni satu umat yang istimewa, yang lebih. Tetapi umat hak lebih tu mestilah dia kena ada hak lebih-lebih lah. Ada hak lebih-lebih. Sebab kita kata satu negeri tu terkena apa-apa, kerana ada kadang-kadang seorang dua ya, hak lain tu tak ada mana. Dia tu buat tadi dia tu jadi terkena. Supaya juga umat Muhammad semua umat. Padahal tidak semua juru belaka. Tapi buat ada hak juru ni, ada hak lebih ni, so lebih lah. Sumbangan dia, jasa dia, kerja dia buatnya besar, istimewa, lebih daripada hak orang-orang dulu. Jadi dia layak untuk menjadi saksi. Tu anaknya. Jadi kita tahu mana Nabi SAW wayak gini, ajaran Nabi Nuh kita tahu daripada Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, macam mana kita nak tahu, kita nak yakin sehingga kita boleh jadi saksi? Itu kelebihan berpegang dengan Quran dan Sunnah, sehingga melayakkan seseorang itu menjadi saksi. Saksi dalam dunia dan di akhirat. Tak apalah. Wa an Ja'far ibn Aun, kalau ada kitab ni boleh tengoklah apa maksud Imam Bukhari itu sebut an Ja'far ibn Aun. Setengah ulama mengatakan ini riwayat Bukhari secara muallaq, ta'liq. Setengah mengatakan tidak, ini ma'tuf kepada haddatsana Abu Usamah. Yani ini juga Imam Bukhari ambil daripada Ja'far bin Aun ini melalui Ishaq bin Mansur tadi juga. Gitu. Kata tadi Ishaq bin Mansur ambil daripada Abu Usamah, Abu Usamah ambil daripada A'mash. Hak soal lagi ni sanad dia ni tu Ja'far bin Aun. Padahal Imam Bukhari tak ada ambil daripada dia. Imam Bukhari ambil daripada mana? Daripada Ishaq bin Mansur tu juga. Wa'an Ja'far bin Mansur. Mana apa ni? Ishaq bin Mansur ini dia ambil daripada Ja'far bin Aun. Juga seperti mana dia ambil daripada Abu Usamah, gitu. Qala akhbarana al-A'mash an Abi Salih. Mana ada dua sanad lah Imam Bukhari nak ceritanya. Ada dua sanad. Lagi kuat lah. Babun idza ijtahada al-'amilu, dalam setengah nuskhanya al-'alimu, apabila seseorang amil, pegawai. Kalau amil, pegawai kerajaan, bersungguh-sungguh meneliti sesuatu perkara, awil hakim, ataupun hakim, ini pemerintah, ataupun qadhi, mana hakim bahasa kita lah, buat sesuatu keputusan itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti betul-betul. Dalam setengah nuskhanya al-alim, idza ijtahada al-alim, tempat amil itu alim. Jadi apabila seseorang alim itu dia bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sesuatu masalah, fa akhta'a, tapi tersalah. Sungguh dah dia ni wajib jurum dah salah. Pemerintah tu pun begitu, dia tu kalau boleh nak betul lah, hak molek lah, tak ada lah maksud niat tak molek, tapi salah. Boleh berlaku pemerintah pentadbir, pegawai tu pemerintah lah kita kata, boleh salah. Hakim pun boleh, alim pun boleh salah juga. Salah ni lagu mana? Khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat ada tapi didapati canggah dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadi salah lah dia tu. Dia kamat ke betul dah, tiba-tiba salah tu lagu mana?
dengan bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ilmin, dengan tidak disedarinya. Dia tak sedar dengan tidak disedarinya. Fa hukmuhu mardud, maka hukumnya, keputusannya itu, pendapatnya itu tertolak, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dah, dalam urusan kita ni, orang yang tidak mengikut landasan kita, tak ikut cara kita, tertolak pendapat dia. Jadi hak ni penting ni. Memang kita tidak nafikan. Di kalangan kita, masyarakat lain pula begitu juga, serupa je mana-mana pun. Cuma hak berkait dengan kita ni, misalnya kita kata ulama-ulama kita, dia buat keputusan dulu. Kadang-kadang orang yang tidak faham, dia kata apa kurangnya ulama dulu, demo saja kau alimnya. Dia kata begitu. Dia tak faham hak ni dah, tak mengaji hak ni. Kita terima, tahu dah hak tu. Inilah idza jtahada min ghairi ilmin, dengan tidak sedar berlaku tu. Banyak boleh berlaku. Muka tidak masuk ke berlaku. Pegawai ke, pemerintah ke, hakim ke, alim ke, siapa ke, tidak masuk. Kita kata, kita andaikan mereka ikhlas, tidak ada maksud yang tidak baik, husnuzan, tapi boleh berlaku kan benda tak betul. Misalnya di antara tak betul, imsak bulan puasa, sungguh dah cara dia tu, ada dengan mesyuarat dia, dengan majlisnya, dengan gotugon itu, bicara lah kita kata, dengan syuranya, tapi jadi buat keputusan gitu. Keputusan itu kemudiannya diketahui tak betul, canggah dengan hadis Nabi ni. Cara orang yang pegang dengan Quran, dengan sunnah, dia tolak tu. Tak boleh pakai hak ni, tak boleh. Kalau pakai juga canggah dengan Nabi lah. Kita ni moga ikut hak dia kan? Kalau dia tidak iktiraf, apa faedah? Apa faedah? Sia-sia. Jadi hak dia iktirafnya lagu mana? Kalau lagu ni bercanggah, ada orang boleh royak, ni bercanggah dengan hak ni Quran, ni bercanggah dengan hadis ni, tak boleh pakai hak ni. Orang yang senang, kalau orang tu pegang dengan Quran, dengan sunnah, selalu dia boleh ubah. Tetapi orang yang sudah biasa dengan cara-cara kebiasaan lagu ni, dia jadi payah. Orang kata kerak lah, kerak payah. Kerah. Kalau berdaki nak kena gosok kuat benar. So banyak perkara orang kata bid'ah ni lagu mana kan? Orang tak apa tidak ada bid'ah lagu tu. Mengaji Quran kan? Apa bid'ah kan? Lepas kau semaya kata bid'ah juga. Itu tidak faham. Memang ramai ulama-ulama kita dulu dia faham gitulah. Hak asalnya ada dalam agama, kalau kita buat tak serupa dengan hak zaman Nabi pun tak apa. Asalkan benda tu ada, benda tu molek, jadi kita buat tidak bid'ah kata dia. Harus. Dia pergi kepada hukum hak tu, hukum syarat tu. Terbahagi kepada 5 gitu gini, wajib, haram, hak tu masuk dalam hak tu lah. Hak bercanggah haram. Hak betul boleh jadi wajib. Kau pergi kot tu. Sedangkan pembahagian bid'ah yang seperti itu tidak tepat. Tidak tepat. Hak tepatnya seperti yang kita sudah selalu bincang. Jadi kalau hak pendapat lagu tu tertolak, kalau pakai juga dia bahaya tu, banyak perkara tu jadi bercanggah. Jadi maknanya sahabat-sahabat ni duk besar benda kecil je lah. Benda kecil. Kita kata kadang-kadang kalau kita tegur benda-benda ni, dia kata kecil, benda remeh-temeh. Jadi makna sahabat-sahabat dia duduk tegur siapa tak maya Ibnu Umar dalam masjid tu kerana benda remeh-temeh lah. Apa salahnya dapat kau orang nak taswib, dapat kau benda lagu tu nak kau tak semaya dalam masjid, apa yang gitu. Kalau tidak kerana benda tu bid'ah di sisi dia, apa siapa gitu pun. Dan benda bid'ah ni menghilangkan berkat. Walaupun benda tu asalnya molek, tapi kalau sudah jadi bid'ah tu tak jadi gitu. Sebab kita kata semaya duha, Ibnu Umar kata bid'ah. Bukan semaya duha tu sendiri dia kata bid'ah, tapi dengan cara tertentu. Misalnya kita kalau nak semaya duha kan pergi masjid semua misalnya. Padahal tidak ada ketetapan gitu, mana-mana boleh. Ataupun kita kata dah semaya sunat ni kan, setengah-setengah semaya kan kita boleh jemaah. Boleh jemaah kan, semaya tahajud, semaya tarawih, boleh jemaah. Semaya duha ni bukan semaya sunat kita jemaah apa-apanya. Bagi banyak boleh pahala. Adakah lain semaya sunat lain boleh semaya jemaah juga?
Fikir gitu, buat gitu. Jadi bid'ah. Tak boleh. Kalau boleh, apa tak boleh qiyas tu? Apa sembahyang duha tu tidak sembahyang Jumaat kata? Tak ada sedia kata tu waktu tu. Pasal apa? Dia akan pergi. Nabi tak pernah buat. Sembahyang rawatib apa tak Jumaat? Dah muka sunat ada hak Jumaat kan? Tak boleh lah. Kalau buat juga dia jadi bid'ah. Kita tak boleh kata. Dah benda molek apanya? Tak boleh kata lagu tu. Dah kalau nak kata lagu, nak pakai lagu tu belakang, pakai hak tu kata. Pakai hak tu jadi bid'ah. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf pun. Dia sebab itulah pembahagian bid'ah yang dibuat oleh Imam Syatibi, hak tu paling molek. Paling molek. Iaitu bid'ah terbahagi kepada dua, hakikiyah, idhafiyah. Hak kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita ni hak idhafiyah tu. Dia kamak kau tak apa benda lagu tu. Pasal dia kira asalnya molek. Jadi benda molek apa salahnya kalau kita buat? Gitu. Dia tidak faham bahawa benda ni siapa boleh jadi bid'ah. Yang sahabat-sahabat tu siapa tak gitu sekali. Kalau tidak apa-apa ya sahabat gomo sangat. Jadi besar benda kecil lah sahabat ni kalau lagu tu. Tak boleh. Tak boleh mudah-mudah. Dan orang hak bawa tu mana sesuatu yang tidak ada, tak ada dalam urusan agama kita, tertolak. Tak ada. Dia tak boleh nak qiyas tak tu kalau kadang-kadang qiyas ni tak kena gaya jadi lagu lain. Jadi lagu lain. Serupalah juga kita kata banyaklah perkara lagi di tempat kita ni hak bid'ah, misalnya buat maulud ke apa tu. Termasuklah tu. Termasuklah tu. Fa hukmuhu mardud. Jadi kita kata dia tu niat molek dah. Kalau kita kata ulama dia tu orang tu kata memang pun ada. Kalau ada lah kita kata dia sudah ijtihad dah, tapi tanpa disedarinya ada tersasul, tersilap. Boleh tersilap kan? Jadi hak tu tak boleh pakai, tak sepakat. Tak sepakat. Pakai hak ada hujah ni. Gitu. Hak bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disedarinya, maka hukmuhu mardud. Begitu juga lain-lain, banyak lagi lah perkara-perkara lain. Lagu tu lah. Misalnya ada kata kalau raya molek lah kita pergi kubur, ziarah kubur tu. Orang mengaji juga, kita sangka baik kepada dia, dia tidak ada niat tak molek, tapi boleh jadi dia ada dengar orang lain kau yang kata lagu tu. Orang hak dia percaya, dia pun kata lagu tu kata. Lepas tu kata lagu tu kata. Tu tak boleh tanpa disedari. Tiba-tiba kalau orang lain mari royak dak tu, tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Kena pakai lah. Orang yang mengikut Quran dan Sunnah selalu kena ubah benda tu. Tak ada guna kita duk pegang benda yang merugikan kita. Benda yang merugikan kita. Dia bid'ah ni benda besar, bukan benda kecil. Tapi setengah-setengah orang tu dia anggap benda kecil. Benda kecil. Dia tidak faham lagi benda hak bid'ah. Lepas tu dia amari hadis ni lah. Apa ni, akha Bani Adi, namanya Sawad bin Ghaziyah, ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memungut zakat di Khaybar. Dia pun balik. Tapi hak ni bukan hak zakat dia, tak ada kena-mengena dengan zakat dia. Dia awak kelik buah tamar janib, nama buah tamar lah, utama hak molek lah, mutu molek. Dia awak kelik kat buat pergi ke Nabi kata gitu. Moga mari jauh kan, mari jauh sikit lah. Dia kata barang ada sana sini tak ada, awak kelik bui ke Nabi. Nabi SAW pun tanya dia, semua tamar ada nur lagu ni ke? Boleh jadi Nabi SAW tahu dah sahaja nak ayat hukumnya, ataupun dia memang tak tahu, dia nak tahulah. Dak kata dia, demi Allah bukan lagu ni. Gini ceritanya, kitanya ada tamar hak biasa ni, tamar jam'in. Tamar jam'in ni tamar capu-capu lah, tamar kodi kita kata hak tak comel. Jadi kita nak dapat hak ni bergam mahal ni. Hak ni segatal kita tukar dengan dua kata tamar hak kita hak jam'in.
Lagu tu lah cara kita buat. Oh, Nabi kata tak boleh lagu tu jadi riba. Maknanya gini, lagu tu tak boleh jadi riba. Kena sama. Tak kira hak buah taman ni kita kata grade 1 ke, hak ni grade 3, tak kira. Bila nak tukar, kalau tukar ni dia kena sama timbangan. Kalau segatas sama segatas, tak boleh sepuluh kamu buat tu tak boleh. Segatas sama segatas. Dua gatas sama dua gatas. Walaupun mutu dia tidak sama, supaya juga berah. Tukar berah sama berah. Berah ni comel kita kata. Tak boleh. Secupak sama secupak. Kalau tukar gitu. Kalau beli, rega lain. Beli lain, tak apa. Ni hadis dia. Jangan buat lagu tu. Tapi kalau nak tukar lagu tu, barang ni, barang bahan ribawi jenis makanan lagu ni, tak boleh. Dia kena mithlan bimithlin. Kena sama sukatannya ataupun sama timbangannya. Itulah dia kata wa kadzalika al-mizan. Begitu juga timbangan pun kena sama. So lagi cara, kalau nak boleh juga. Kamu jual hak ni. Hak kamu ni jam'in hak tak molek ni kamu jual. Jual ke orang tu ke, jual ke orang lain ke, ikutlah. Kamu boleh pitih. Bila boleh pitih, kamu buat beli dengan pitih tu boleh. Itu cara. Hak janib sat ni. Kalau jual dengan pitih, hak ni 10 riyal, hak ni 7 riyal yang kita kata. Memang lagu tu. Kalau dengan pitih tak apa. Kalau dengan pitih. Itu cara je. Kalau dengan cara ni tak boleh. Maknanya hak lain kalau bercanggah dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh pakai. Walaupun pegawai dia buat. Pegawai ni kira-kiranya lebih tahu lah daripada hak lain. Walaupun hak ni bukan berkenaan dengan zakat, tetapi hukum lah, berkenaan dengan hukum dia tidak tahu. Dia tidak sedar. Jadi dia buat tadi dengan tersalah lah. Jadi hak tersalah tu boleh terus ke tak pakai lagu tu? Dan Nabi kata tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Dan dia kata tak boleh. Hak boleh lagu mana? Sama ada dengan sama sukatan dia ataupun dengan jual dulu, boleh pitih, beli dengan pitih. Tak apa. Tak apa lagu tu. Jadi ini lagu tu lah hak duk buat elah gapo ni, hak dipakai oleh bank-bank Islam gapo ni. Dia jual gini, pas jual kau ni pula boleh lagu tu. Inilah cara. Walaupun kita kata kita tidak maksud nak tu, tapi tidak maksud nak tu pun itulah cara dia. Nak menghalalkan baru jadi halal. Itu kita boleh dapati pengajarannya daripada hadis ini. Jadi kalau kita tentukan kamu boleh dengan cara riba, beli kereta ataupun beli rumah, dengan cara ambil sebanyak ni butan, lepas tu jual bayar lebih daripada hak ambil 100,000 bayar 150 ke misalnya kita kata 120 ke ikutlah, tak boleh lagu tu. Tapi dengan cara bank tu dah beli, tu harus dibuat di bank Islam. Itu jalan-jalan, kena tunjuk jalan. Jangan tak boleh saja. Lepas tu hak boleh ni lagu mana? Hak boleh. Gini boleh. Kena rayak jalan tu. Baiklah. Hak nak sininya, hak Nabi tidak akui itu tidak boleh, walaupun dalam perkara apa pun, hak tidak ibadat pun, hak tidak ibadat pun tak boleh. Berkenaan dengan hukum hakam jual beli ke gapo ke, tak boleh berlaku. Lepas tu babu ajril hakim idza ijtahada fa asaba aw akhta. Ini bab keputusan pahala hakim apabila dia telah bersungguh-sungguh meneliti kes dia tu, fa asaba, lalu dia betul, tepat ataupun tersalah, lagu mana. Jadi keadaan dia tu boleh kita lihat di dalam hadis ni. Begitu juga hakim, begitu juga orang alim, mujtahid, pemerintah, begitu supaya. Tapi dia kena ijtihad, bersungguh-sungguh, mikir habis-habis. Nak buat keputusan tu tak boleh mudah-mudah. Tak boleh mudah-mudah. Jadi kalau bersungguh gitu, maka seperti dalam hadis ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim
apabila hakim itu telah menghukum. Dari segi zahir dia ni, kalau kita nak terjemah zahir dia gitu, lalu dia bersungguh. Mana hukum dulu, lepas tu baru sungguh? Tak, tidak lagu tu. Sebab itu Imam Bukhari buat tajuk pahala hakim apabila dia bersungguh. Tu dia. Lepas tu dia betul. Setelah dia bersungguh, teliti betul-betul, dia pun buat, lepas tu betul ataupun salah. Maknanya sungguh tu dulu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, zahirnya hukum dulu, lepas tu baru bersungguh. Apa makna? Inilah kalau kita mengaji Arab, dia senang. Dia fi'il madhi kalau selepas daripada idza selalu dalam bahasa Arab ni dengan makna no, lepas pada tu. Idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ila salah. Idza aradtumul qiyam. Gitu takdirnya. Bila kamu nak sembahyang. Bukan bila kamu telah sembahyang. Maka kamu ambil air sembahyang tu kemudian pula lagu mana? Bila kamu nak sembahyang, maka basuh muka, tangan dan seterusnya. Begitu. Supaya juga di sini. Bila seseorang pemerintah itu, hakim itu, dia nak menghukum, maka dia bersungguh. Nak hukum tu dia bersungguh lah. Tak hukum lagi. Bukan selepas hukum tu barulah kira nak ijtihad, nak kaji. Kaji dululah. Bila nak tu kaji. Makna dekat masa tu, segar-segar lah. Jangan lama. Kaji dulu lama, setahun dulu, 2 tahun kemudian nak keputusan. Tak boleh lah, tak ingat, hilang pucuk. Itu maksudnya. Bila nak dekat. Dekat tu ketika tu tumpu betul-betulnya. Dan dia sudah ada alat dah, persediaan dah. Kalau tak ada persediaan, tak boleh. Orang tak panggil ijtihad lagu tu. Dia kena ada persediaan dah. Alim dah, ilmu alat apa cukup dah. Guna. Lepas tu salah juga. Salah juga tak apa. Tersalah tak apa, boleh sah pahala. Buat susah payah tu. Kalau betul, boleh 2 pahala. Boleh 2 pahala. Sebab apa? Pahala hak susah payah tu sah. Pahala hak betul tu sah. Maknanya di sini hadis ini menunjukkan bahawa manusia ini dalam hidup dia, walaupun dia bijak setara mana pun, nak hak molek setara mana pun, tidak semesti dia dapat. Dan kalau tak dapat, katakanlah kalau hakim ni buat keputusan ni, orang ni memang kena hukum bunuh, sebenarnya dia tidak patut kena hukum bunuh. Dianya habis kira dah. Akhir sekali kena hukum bunuh, mati. Boleh berlaku dalam pemerintahan Islam pun. Bukan kata tidak Islam saja, hak Islam pun boleh berlaku benda lagu tu. Kerana saksi-saksi yang tidak betul, misalnya kita kata saksi palsu, yang berpura-pura, mungkin boleh berlaku. Jadi hukum, bila hukum tu kira-kiranya tersalah lah. Siapa ke peringkat mati orang, dosa tak dosa, tak dosa. Kerak tangan orang, dosa tak dosa. Cuma kalau lepas tu didapati bersalah, dia kena ada lah, bayar diat ke gapo ke. Itu daripada pihak kerajaan kena ada ganti rugi. Dah hukum orang tu pula, orang yang menyebabkan jadi tersalah ke apa tu, adalah hak tu. Begitu juga kalau orang alim, dia sudah fikir habis, lepas pada tu buat keputusan, tiba-tiba dia tersalah, tak dosa. Tapi kena cukup kakah. Kalau tak cukup kakah, tak boleh, dosa, fatullah. Tak layak, tak boleh. Nak ijtihad. Sebab apa? Dia mungkin salah bila-bila masa. Kesalahan tu besar. Misalnya hak sani pun tak boleh selesai. Idza hakamat, bila dia telah menghukum, lepas tu baru dia bersungguh. Mana hukum dulu, lepas tu baru siasat. Lagu tu mana boleh. Idza ni kalau lepas dia tu fi'il madhi, dia dengan takdir iradah. Idza arada al-hakim al-hukmah, begitu. Bila hakim nak buat keputusan, ataupun idza arada al-hakim an yahkuma, boleh juga. Syarat dia nya kena reti. Kalau tidak reti, tak boleh. Tak boleh. Kena orang yang, kalau hakim ke apa yang bertauliah, yang disahkan oleh pihak kerajaan, ada kelulusan, ada gapo,
Ada kelayakan baru boleh, kalau tidak tak boleh. Sebab itulah dalam hasyiah kita nombor 6 bawah dia, hujung dia tu, wa qala Ibnul Munzir berkata, innama yu'jarul hakim idza akhta'a idza kana 'aliman bil ijtihad fajtahada wa amma idza lam yakun 'aliman fala. Tu kalau dalam kitab kita ni, iaitu hakim ataupun orang alim kau siapa hak berkenaan ni, hak boleh pahala kalau dia salah saat ni, kalau dia tu memang alim cukup syarat. Tapi kalau tak cukup syarat tak boleh pahala, dosa. Walaupun kebetulan dia betul, tak boleh. Dia tak boleh guna alat itu. Kalau doktor lah kita kata, kita tidak doktor, betulan guna injection tu pada molek jadi segar. Tak? Menjadi segar. Jadi boleh kalau kita nak buka klinik? Betulan, kerana betulan tak boleh. Dah boleh orang panggil doktor dia tu, tak boleh, tidak doktor. Hanya tahu gitu-gitu. Dia kena tahu baru orang boleh panggil doktor ni. Dia tahu usul dia, kaedah dia. Nak boleh jadi doktor tu alat dia, kena belajarnya ilmu anatominya, fiziologinya, patologinya, macam-macam belajar, barulah boleh. Supalah juga mana hak alim ni. Walaupun kata Quran dan hadis, ini tidak waktu saja, waktu benda hak nak kaji, nak guna hak tu, guna nahwunya, balaghahnya, dengan macam-macam ilmu lagi. Dia kena reti. Kalau tidak, tak boleh. Orang tidak panggil doktor, orang tidak panggil orang alim. Kalau dia ingat masalah, dia apa masalah ni, boleh tanya dia lagu mana, boleh ke tidak? Boleh dia kata. Pas jadi alim, orang panggil alim. Tidak alim. Orang alim ni orang yang reti kaedah dia, baru alim. Kalau boleh royak kerana dia ingat ataupun dia baca mana-mana, tidak alim tu. Begitulah juga apa-apa pun alimul ghaibi wasyahadah. Boleh kalau seseorang yang tahu, dia royak esok nak hujan, ni nak mari ribut, nak gapo tu, alimul ghaib tu orang panggil. Tidak alimul ghaib. Alimul ghaib dia tahu belaka, segala selok belok dia, segala hak berkenaan dengan hak tu dia tahu belaka. Hujan hak mari ni nak bawa bala, bawa penyakit banyak mana, bawa hak molek banyak mana. Bukan sekadar tahu nak mari 2 jam lagi, berapa jam lagi, bukan sekadar tu orang panggil alimul ghaib. Tidak jadi alimul ghaib sebab doktor saat ni lah. Sebab bab ilmu saat ni tidak dipanggil doktor. Dia tu kadang dia betul. Ataupun dia tahu ubat ni, orang-orang tua royak, ni ubat dia, sekadar gitu. Tak tahu usul, tak tahu kaedah ke apa, tidak jadi doktor lagu tu. Begitu juga alim. Begitu juga orang-orang yang dengan menggunakan ni alat ultrasound, kau boleh tahu anak dalam perut ni jatuh kotina, jadi alimul ghaib. Tidak jadi alimul ghaib waktu. Kalau tanya dia, apa jatuh kali ni, buat apa jatuh? Apa jatuh? Tak boleh royak dah. Tak boleh royak. Usah kau lain lagi. Pas nak jadi geria esok. Nak jadi peropok kau nak jadi geria. Tak boleh royak. Banyak perkara lah hak tak tahunya. Jadi hak tahu tu 1-2 perkara, 1-2 sudut. Orang tidak panggil alimul ghaib lagu tu. Alimul ghaib ni lagu lain. Sebab itu Nabi pun tidak alimul ghaib. Alimul ghaib ni Allah. Padahal banyak perkara dia boleh royak syurga dengan apa. Dia royak, orang royak ke dia, Tuhan royak ke dia. Bukan dengan ilmu dia sendiri. Dia tahu. Sebab itu tidak jadi alimul ghaib. Begitulah juga ni. Jadi dia kena cukup syarat. Kalau tak cukup syarat tak boleh. Salah. Dunia mana-mana pun kata lagu tu. Kata lagu tu. Kalau kebetulan, tak apalah. Kalau tak kebetulan, kalau salah, setara ada kelulusan, ada kelayakan, boleh dakwa lagi. Tak kena raya. Boleh dibahas lagi. Boleh orang kata salah, hak memang salah. Hak selama ni nak pakar puluh-puluh tahun salah. Dalam bidang apa pun ada hak tu. Dalam bidang apa? Tu ada kelayakan dah tu. Boleh tersalah. Tetapi kalau mengikut lunas dia, kaedah dia, boleh pahala walaupun salah. Sebab dia sudah habis ring dah. Gitulah. Dalam agama ni pun begitu juga.
Wallahu a'lam.